Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini alhamdulillah kita masih lagi diberikan peluang, diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan nafas. Allah berikan kita untuk terus bernafas, untuk terus hidup pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama menekadkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Dan hari ini merupakan hari Jumaat yang pertama pada tahun ini. Semoga permulaan kita pada tahun ini adalah satu permulaan yang baik dan
penghujung nanti pun penghujung yang baik, insya-Allah kita berazam untuk menjadi yang lebih baik pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Semoga Allah tuntun jalan kita, semoga Allah pandu jalan kita, dan insya-Allah semoga kita berjaya di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Baiklah, alhamdulillah sahabat-sahabat semua, selamat datang dalam program harian kita, satu hari satu muka surat Al-Quran. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan, kita akan sama-sama mempelajari surah Al-Mumtahanah dan surah As-Saff pada muka surat 551. Kita nak habiskan surah Al-Mumtahanah ayat 12 dan ayat 13. Kemudian kita akan masuk surah yang baru iaitu surah As-Saff ayat 1 sehingga ayat 5 pada muka surat 551. Jadi sahabat-sahabat semua diharapkan dah bersedia dengan Al-Quran masing-masing, buku nota, pensil. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan bacaan kita. Dan sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk tolong sharekan live kita pada petang ini. InsyaAllah lebih ramai lagi yang join, lebih meriah, lebih luas manfaatnya kita dapat sebar-sebarkan. InsyaAllah kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan bacaan kita pada hari ini, saya di sini nak mengambil dengan rendah hati dengan rendah hati saya nak mengambil kesempatan ini untuk nak meminta doa daripada sahabat-sahabat semua yang mana pada hari ini tanggal 5 hari bulan 1, 5 Januari pada hari ini merupakan hari kelahiran ibunda saya, hari kelahiran ibu saya, Rohaya binti Adam. Jadi saya nak minta doa daripada semua, minta tolong doakan semoga ibu saya dipanjangkan umur, diberkati umurnya, kemudian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, bala bencana dan sebagainya. Dan doakan supaya ibu saya berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Insya-Allah pada hari ini muka surat 551 kita mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adzah, insya-Allah. Okey, baik. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 12 untuk surah Al-Mumtahanah. Panjang 1 2 3 4, ada 4 baris. Ada 4 baris. Kita tengok dulu tuan-tuan dan puan daripada permulaan ayat ya ayyuhan nabiyyu. Dekat mana kita nak waqaf? Ada tak tempat nak waqaf dekat sini? Tak ada. Baris kedua masih tak ada. Baris ketiga masih tak ada. Baris keempat dah nak habis ayat 12 ni baru ada. So tuan-tuan dan puan, sebelum baca, tips yang saya selalu bagi tahu apa dia? Scan dulu. Dekat mana agak-agaknya tempat yang kita boleh berhenti. Ikutlah. Ikut keupayaan nafas masing-masing. Kepanjangan nafas masing-masing. Okey. Ikut sendiri punya.
Saya pun ikut saya punya sendiri. Baik, insya-Allah. Jom kita mulakan. Bismillah. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Itu dia permulaan ayat untuk hari ini, ayat 12 surah Al-Mumtahanah. Yang baru saja bersama dengan kita, muka surat 551 pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih terima kasih atas doa-doa yang diberikan, yang disampaikan kepada ibu saya bersempena dengan Allah, bersempena dengan hari kelahirannya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas doanya. Semoga doa-doa yang baik itu berbalik semula kepada tuan-tuan dan puan yang mendoakan, insya-Allah. Baik, jom kita tengok satu persatu. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Ya. Nampak di sini yang pertama sekali ada ombak rindu bertemu dengan huruf hamzah. Okey, di sini sebenarnya perkataan ya ayyuhan ni adalah dua kalimah yang terpisah. Asalnya tak ada suara. Tak ada suara ke? Pak Is ada suara. Handphone saya pun ada suara Ada suara ke? Okey. Handphone saya pun ada suara, bermakna ada suara. Siapa-siapa yang tak ada suara tu cuba keluar. Cuba keluar lepas tu masuk balik cuba keluar lepas tu masuk balik. Kirim salam kami buat ibu ustaz, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Baik. Ya ayyuhan. Sebenarnya ya dengan ayyuha adalah dua kalimah yang terpisah. Ya ayyuhan, tetapi dia digabungkan, dia jadi macam tulisan bersambung lah, tulisan berangkai macam tu. So dia sambungkan ya dengan ayyuhan. Sebenarnya asalnya terpisah. So kalau ikutkan hukum asal, kita ambil yang asalnya lah. Asalnya terpisah bermakna dekat sini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya ayyuhan nun yang ada tanda sabdu di sini, tuan-tuan dan puan, dengungkan dengan dua harakat. Di sini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nabiyyu, pastikan kita tekankan pada huruf ya ini. Kenapa? Sebab huruf ya ini bertanda sabdu. Huruf ya ini bersabdu, maka dia tak boleh nabiyu. Tak nak. Kita nak dia nabiyu. Tak sama kan? Nabiyu dengan nabiyu. Yang ni dia ada sabdu, dia kena tekankan lebih sikit lah. Nabiyu. Macam tu. Nabiyu idza ja'akal.
Ja'a mad wajib muttasil. Hamzah dan ombak rindu dia di dalam satu kalimah, iaitu kalimah ja'a. Kalimah ja'a. Memang kalimah ni keluar-keluar je. Kita lahir-lahir je, kita tahu kalimah ni memang datang dia ja'a lah. Dia bukan ja, dia bukan a. Ja lain, a lain. Tak, dia memang ja'a terus. Ja'a terus. So ja'a itulah satu kalimah. Hamzah dan ombak rindu dia di dalam satu kalimah. Okey, bila hamzah dan ombak rindu di dalam satu kalimah yang sama, dia akan jadi mad wajib muttasil. Berapa harakat? Masih lagi 4 ataupun 5. Sama je. Mad wajib dengan mad jaiz sama je 4 ataupun 5 harakat. Yang membezakan apabila kita waqaf, apabila kita berhenti. Tetapi apabila kita wasal, apabila kita sambung, harakatnya sama sahaja 4 ataupun 5 harakat. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka yubayyi'. Ya berbaris bawah, matikan dengan ain jadi yubayyi'. Bukannya yubayyi'. Yubayyi'. Jangan ye. Tak nak. Okey. Ya baris bawah jadi yi. Yubayyi'. Yubayyi'. Macam tu. Yubayyi'naka ala ala panjang la di sini mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ala alla nun kosong bertemu dengan lam sabdu, jumpa dengan lam sabdu, tak payah dengung, masukkan sahaja idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Alla yushrikna. Huruf ya jangan tukar jadi huruf ta. Jangan jadi tusyrik. Tak nak. Yush. Ya di depan you. Yushrikna billahi syai'a. Misal katalah kalau berhenti dekat sini, maka kita baca a tu dengan 2 harakat. Dia akan jadi mad iwad. Syai'a. Jangan pula berhenti syai'an. Tak boleh berhenti macam tu. Ataupun syai'ah. Jangan berhenti macam tu. Syai'ah. 2 harakat. Kalau nak berhenti, kalau nak sambung, syai'an wala. Okey, kalau nak sambung, syai'an wala. Tanwin tak selari bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Dengungkan 2 harakat. Ustaz, sampaikan salam makcik pada ibu Ustaz, insya-Allah. Saya rasa ibu saya pun tengah tengok live ni sebenarnya ni. Kalau ibu tengah tengok, okey. Ibu ni ramai yang tengah kirim salam kat ibu ni ramai tengah kirim salam kat ibu, ramai yang mendoakan sempena dengan hari lahir kan. Semoga Allah angkat, semoga Allah kabulkan satu persatu doa-doa daripada sahabat-sahabat semua, orang-orang baik, insya-Allah, orang-orang baik Allah kabulkan. Allah angkat doanya insya-Allah. Semoga tak ada hijab lah. Doa diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga doa-doa tersebut berbalik semula kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendoakan insya-Allah. Baik. Sambung. Wala yasriqona Tuan-tuan dan puan-puan, huruf qaf lantunkan qalqalah sughra. 2 kesalahan yang biasanya berlaku pada huruf qaf yang kita kadang-kadang tak perasan. Apa dia? Yang pertama, kalau kita baca tidak melantun langsung. Macam mana bunyinya? Yasrikna. Salah. Ataupun lantun tapi tak betul. Macam mana? Yasrikna. Huruf qaf dia tak boleh ke. Huruf qaf dia kena qa. Yasriqna. Beza kan? Berbeza sebenarnya.
wala yasriqna wala yaznina wala yaqtul. Sekali lagi qaf mati. Sama macam ni. Riqna yaqtul. Sama je, okey? Yaqtulna auladahunna wala. Nun sabdu dengungkan dengan dua harakat mad wajibul gunnah. Semalam saya dah membibil banyak-banyak kan. Saya cakap macam mana huruf nun sabdu ni nak sambung pun kena dengung, nak berhenti pun kena dengung. Okey, kalau nak sambung lahunna wala dahunna wala. Kalau sambung, kalau berhenti auladahun. Okey? Jangan berhenti auladahun. Auladahun. Tak boleh berhenti macam tu. Kalau berhenti auladahun. Dua harakat dengung. Macam tu. Okey? Kalau sambung auladahunna wala. Boleh? Sama je. Nak berhenti ke nak sambung ke, dua-dua dengung, dua-dua wajibul gunnah. Okey? Wala ya'tina bibuhtani Tanwin tak selari bertemu dengan ya, jumpa dengan huruf ya, kena senyumlah. Kena senyum. Kenapa kena senyum? Supaya kita dapat masuk ke dalam huruf ya tu dengan betul. Dapat masuk dengan betul, dapat dengung dengan betul. Macam tu. Bibuhtani yaftarinahu baina aidihin. Di panjang Di panjang. Jangan pendek. Aidihin. Tak boleh. Di panjang. Dua harakat mak asli. Aidihin. Kalau berhenti. Kalau sambung. Aidihinna wa arjulihinna wala. Okey. Dengung tu cukupkan dua harakat. Tolonglah. Tolonglah cukupkan dua harakat. Masalah dengung ni masih lagi jadi masalah yang utama lah. Dalam bacaan Al-Quran kita sampai ke hari ni kan. Susah nak cukupkan dua harakat. Susah sangat. Bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala. Bukan tak betul. Betul. Tapi tak cantik lah. Tak cantik. Macam saya selalu cakap. Semua orang boleh baca Quran. Bila tanya ni apa ni hukumnya ni? Wajibul gunnah ustaz. Ni nak kena buat apa ni kat sini ni? Kena dengung ustaz. Berapa harakat ni? 2 harakat ustaz. Tahu. Bila tanya tahu. Tapi bila baca, 1 harakat. So, tujuan kita buat program 1 hari 1 muka surat Al-Quran ni, supaya saya dapat tegur satu persatu. Supaya saya dapat tegur satu persatu. Dekat mana-mana, dekat tempat-tempat yang penting-penting lah. Tempat yang selalu saya rasa memang selalu sangat salah. Okay. So, dengung cukupkan 2 harakat. Okay. Cukupkan 2 harakat. Ustaz, berapa umur bonda ustaz? Mana tahu sebaya dengan kita semua kat sini. Ibu saya pada tahun ini 54. Ibu saya tahun ini 54 tahun. 54 tahun. Ada yang sebaya ke? Ada yang sebaya ke? Ataupun ada yang hari ni pun hari kelahiran sama juga ke? 5 hari bulan 1. Saya pun nak mengucapkanlah siapa-siapa yang mungkin dah terlepas ke ataupun hari ni ke kan. Selamat menyambut hari kelahiran. Semoga diberkati umur, dipanjangkan umur. Semoga diluaskan pintu rezeki. Semoga ditingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan, dipermudahkan segala urusan, berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Baik. Wala ya'sinaka, pastikan short kita baca tebal. Sinaka. Jangan ya'si. Kalau si huruf sin, short dia tebal. Si.
ولا يعصينك في معروف. Kalau berhentilah. Kalau berhenti, ruf ni dia akan jadi mad arid disukun. Ma'ruf. Kalau sambung, ma'rufin faba. Kalau sambung, fil akan jadi ikhfa hakiki lah. Akan jadi ikhfa hakiki. Okey. Fabayi'hunna. Nun sabdu lagi, wajibul gunnah lagi, dengung lagi 2 harakat. Fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Nun sabdu lagi, 2 harakat dengung, wajibul gunnah. Allah. Okey, perkataan Allah kena perkataan Allah kena panjang, okey? Kena panjang. Jangan lahunallah. Jangan berhenti macam tu. Lahunallah. Okey. Innallaha ghafurur rahim. Innallah, nun sabdu lagi, wajibul gunnah. Saya rasa orang-orang yang tak tahu hukum tajwid pun kalau tengok live kita ni automatik ingat dalam kepala dah. Sebab saya ulang benda yang sama je. Nun sabdu wajibul gunnah. Nun sabdu wajibul gunnah. Lama-lama melekat benda tu dalam kepala. Okey. Innallaha ghafurur rahim. Him man arid disukun 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Itu dia ayat yang pertama, ayat 12 untuk surah Al-Mumtahanah, kemudian ayat terakhir untuk surah Al-Mumtahanah. Lepas ni kita masuk surah baru, surah As-Saff. Okey, ayat 13 surah Al-Mumtahanah, sambung bismillah. Ibu ustaz muda lagi ya, suri rumah sepenuhnya atau bekerja? Ibu saya suri rumah sepenuh masa. Ibu saya dulu bekerja. Tapi selepas melahirkan saya terus jadi suri rumah sepenuh masa lah. Dulu-dulu bekerja lah zaman muda-muda kan. Sekarang pula. Lepas dah lahirkan saya pun sekarang dah 27 tahun. Dah berapa lama jadi suri rumah tu. Okey. Kemudian ayat 13. Ayat 13 ni pun sebenarnya panjang tau. Sebenarnya panjang. Di sini sampai sini. Tapi kalau memang orang yang memang pro, memang power, nafas panjang, baguslah, tahniah lah. Tapi kalau tak sampai jangan dipaksa-paksa. Yang tak sampai jangan dipaksa-paksa. Carilah kat mana-mana tempat nak berhenti. Okey, bismillah. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sama macam atas tadilah, mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw. Ada 2 ta Ustaz anak bongsu ke? Tak, saya anak sulung. Saya anak yang pertama, anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Saya anak yang sulung, bukan anak yang bongsu. Saya anak yang sulung. La tatawallaw. Okey. Ada 2 ta. Jangan kita gugur-gugurkan, senang-senang je. La tawallaw. Tak boleh lah, ada 2 ta dekat sini. La tatawallaw qauman. Tanwin selari bertemu dengan ghain
Izhar halqi, jelas dan terang. Ghadiballahu alaihim. Ghadiballah. Lafzul jalalah dibaca dengan tebal. Ghadiballahu alaihim qad. Pastikan lantun di situ qalqalah sughra. Tak nak lagi dah qad ya isu. Come on tuan-tuan perempuan. Dah 2024. Saya cakap benda ni daripada 2021 saya rasa. Daripada 2021, 2022, 2023 dah masuk 2024. Semoga melekatlah dalam kepala tu qalqalah kena lantun. Okey? Qalqalah tolonglah lantunkan. Qad ya isu, tak nak lagi baca qad ya isu. Tak nak. Qad ya isu minal akhirati. Baca dengan panjang. Kenapa kena baca dengan panjang? Sebab hamzahnya duduk di tengah-tengah. Ingat, apabila hamzah duduk dekat tengah-tengah, baca panjang dengan dua harokat. Minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Jangan baca nipis kat short ni ya. Jangan baca asha. Dah jadi huruf sin. Huruf short dia tebal. Ashabil kubur. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Okey. Baik. Selesai ayat 13. Selesai ayat yang terakhir untuk Al-Mumtahanah. Tapi kita tak habis lagi. Jangan keluar dulu. Kita baru nak masuk surah yang kedua, iaitu surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillah. Baca satu-satu. Baca Quran, jangan kelang kabut. Salah satu tips nak baca Quran dengan betul, jangan kelang kabut. Baca relax-relax, satu-satu sebut. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Pastikan sebut huruf ain dengan tepat. Di tengah-tengah kerongkong. Jangan jadi huruf hamzah. Wa huwal azi. Salah. Wa huwal azi. Nampak? Tak sama Wa huwal azizul hakim. Mad arid lisukun kim ini baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Kemudian ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhal. Jumpa lagi ya ayyuhal. Mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ya ayyuhallazina amanu. Panjang 2 harakat sebab ada huruf mad. Bila nak baca panjang,
bila ada huruf mat. Habis kalau tak ada huruf mat macam mana ustaz? Bacalah pendek. Senang kan? Senang sebenarnya. Huruf mat baca panjang. Kalau tak ada huruf mat, bacalah pendek. Alif kosong ni huruf mat ke tak? Alif kosong ni huruf mat. Bacalah panjang. 2 harakat. Amanu lima taquluna ma la taf'alun. Huruf ta, tuan-tuan dan puan, titiknya di atas, jangan tertukar jadi huruf ya. Ma la yaf'alun, jangan tukar jadi huruf nun. Ma la naf'alun, jangan tukar jadi huruf ba. Ma la baf'alun, pelik bunyinya. Pelik bunyinya, okey? Ta ta di atas, ta berbaris atas, ta taf'alun. Ma la taf'alun. Okey, baik, kemudian ayat yang ketiga. Tuan-tuan dan puan, selamat datang yang baru saja join bersama dengan kita, yang masih belum follow page Fatihah, dipersilakan follow page Fatihah, kemudian tekan butang like dan juga tekan butang loceng. Siapa-siapa yang baru saja masuk, sekarang ni kita tengah belajar muka surat 551. 551. Okey, dah masuk surah yang kedua, iaitu surah As-Saff, ayat yang ketiga. Muka surat 551, surah As-Saff, ayat yang ketiga. Okey, dan siapa-siapa yang masih belum share lagi, saya minta sangat-sangat jasa baik kerjasama daripada semua. Minta tolong sangat-sangat, tolong share. Tolong share. Kita tak tahu dalam kalangan beratus-ratus, beribu-ribu kawan kita, sama ada yang kita betul-betul kenal dalam kehidupan realiti, ataupun yang kita kenal hanya di alam maya, ataupun kawan tapi dah lama tak bertegur sapa. Mungkin ada antara mereka yang mungkin sekarang sedang mencari tempat untuk nak belajar Al-Quran, nak mencari guru-guru yang rasa-rasa dia boleh masuk, yang dia boleh dapat cepat tangkap. So kita bantulah, tak kisahlah dia nak ke tak nak ke, okey, suka ke tak suka ke, kita share je lah. Kita jalankan tanggungjawab kita. Kalau orang berminat, orang pandai baca asbab daripada kita, kita pun dapat pahala juga, insya-Allah. Okey? Okey, baik. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, bismillah. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan, jangan baca kabura maqatan. Ra tidak panjang, ka tak panjang, bu tak panjang, ra tak panjang. Kabura maqatan, lantunkan qaf qalqalah surah. Okey, tak nak kabura maqtan, tak nak, lantunkan kabura maqtan, tanwin selari bertemu dengan ain, izhar halqi, jelas dan terang, jelas dan terang. Umi dah share Ustaz, terima kasih. Terima kasih Umi, terima kasih semua yang lain-lain dah share. Terima kasih. Sebenarnya dengan cara share tu dapat bantu kami di sini, dapat bantu tuan-tuan dan puan sendiri, dapat bantu orang lain. Nampak? Bukannya nak kena keluar duit ke apa pun nak share. Tinggal tekan je satu, pak, share dah. Kalau kita share benda baiklah kita dapat. Kalau kita share benda tak baiklah kita dapat. So kita gunakan teknologi moden ini dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, perkara-perkara yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan keridaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey? Indallah. Nun kosong bertemu dengan dal, ikhfa hakiki. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, selalu saya bagi tahu ikhfa hakiki, nunnya bila kita sebut huruf nun tu, lidah kita jangan sampai sentuh lelangit. Lidah kita jangan sampai kena ke lelangit. Kalau ikhfa hakiki, ikhfa hakiki, nama ikhfa. Ikhfa tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia adalah sembunyi, samar-samar. So, kalau dah nama pun samar-samar, kalau lidah kita cecah dekat lelangit, dia dah tak jadi samar-samar dah. Dia dah jadi memang nun yang betul.
Sekarang ni kita nak sembunyikan huruf nun tu. Kita nak sembunyikan. So, kena indah. Kalau kita sebut indah, walaupun kita dengung dua harakat juga, tetapi dia dah tak jadi sama-sama. So, sama-sama ni dia nampak? Tak sama dengan indah, tak sama. Dia indah. Macam tu. Okey? Indallahi antakulu pun sama juga. Nun kosong bertemu ta pun ikhfa hakiki juga. Sama je lidah kita biarkan tergantung, biarkan terapung saja di tengah-tengah. Antakulu ma la taf'alun. Sama macam atas tadi, taf'alun, ini pun taf'alun juga. Okey, taf'alun. Okey, baik. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Macam mana tuan-tuan dan puan? Setakat ni rasa-rasa boleh ikut ke tak boleh ikut? Rasa-rasa bermanfaat ke tak perkongsian kita? Kalau rasa-rasa bermanfaat, tuan-tuan dan puan, saya nak tengok sikit dekat ruangan komen. Seronoknya cinta Al-Quran. Jangan lupa hashtag kita macam biasa. Hashtag seronoknya cinta Al-Quran. Boleh? Tanda sahabat-sahabat semua support saya di sini. Menyokong saya di sini. Menyokong usaha kami di Fatihah ini untuk berkongsikan, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran, secara khususnya ilmu tajwid. Secara khususnya ilmu tajwid. Ustaz, kalau dah belajar dengan ustaz lain, boleh ke belajar dengan ustaz? Ataupun, ustaz, kalau belajar dengan ustaz, boleh ke belajar dengan ustaz lain? Apa yang tak bolehnya? Lagi bagus. Belajar dengan lebih ramai ustaz-ustazah, lagi bagus. Lagi saya galakkan. So, tuan-tuan dan puan boleh tengoklah dekat mana yang tuan-tuan dan puan boleh ikut. Dekat mana yang rasa-rasa macam ngam, macam masuk je, macam best lah dengan ustaz ni, best lah dengan ustaz ni, best lah dengan ustazah ni. So, kita follow lah yang tu. Apa yang ustaz-ustaz dan ustazah sampaikan semua sama je. Cumanya cara dia menyampaikan, cara penerimaan kita dekat apa yang disampaikan. So tak kisahlah. Kalau rasa-rasa macam tak boleh follow saya punya, boleh follow orang lain punya, follow orang lain, tak ada masalah. Asalkan kita belajar. Asalkan kita belajar. Jangan pula mentang-mentang dengan saya tak boleh follow, malah lah. Dengan ustaz macam ni, dengan ustaz lain mesti sama juga. Tak boleh lah macam tu. Setiap ustaz, setiap ustazah, ada cara penyampaian dia yang sendirilah. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang berbelit, ada yang direct. Ikutlah mana-mana pun. Saya pun tak tahu saya macam mana. Tuan-tuan dan puan yang nilaikan saya sendirilah. Saya cuma berusaha untuk memberikan yang terbaik sahaja, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih komen. Terima kasih hashtagnya. Seronoknya cinta Al-Quran. Baik. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Bismillah. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Inna Allah, nun sabdu wajibul gunna, dengungkan dua harakat. Tak nak inna Allah. Nak pergi mana laju-laju tu sebenarnya, okey? Slow. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqa. Jangan tukarkan huruf ya menjadi huruf ta. Tuan-tuan perempuan, huruf ya, huruf ta, huruf nun, semuanya memainkan peranan yang penting. Semuanya memainkan peranan yang penting. Okey. Setiap huruf tu ada maksud dia lah. Penggunaan bahasa dia kan. Kalau huruf ya, apa maksud dia? Kalau huruf nun, apa maksud dia? Kalau huruf ta, apa maksud dia? Macam tu. So tak boleh salah. Sebab tu lah tak boleh salah. Sebab kalau salah je huruf, salah lah bunyi, salah lah maksud. Macam tu.
So far saya selesa follow Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. So kalau tuan dan puan rasa macam selesa follow saya, biarkan orang lain pun sama-sama rasa benda yang sama juga. Okay? Jadikan orang lain pun sama-sama follow, selesa, belajar, suka, seronok dan nak belajar Quran. InsyaAllah dapat pahala juga sama-sama. Baik. So sini apa tadi? Ya Ya di depan you. Yuqatiluna fi sabilihi Soffan. Tanwin tak selari bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki. Dengungkan dua harokat. Kalau nak berhenti macam mana Ustaz? Saya tak sampai nafas ni. Tak ada masalah. Soffa. Dia akan jadi mad iwad. Dua harokat. Kalau nak sambung, dia jadi ikhfa hakiki. Soffa ka'annahu nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harokat. Kemudian mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan dua harokat. Ka'annahu bunyanum marsus. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey. Ustaz, saya memang tak tahu Ustaz. Saya terus terang cakap, saya memang tak tahu nama-nama hukum tajwid ni, tapi saya boleh baca. Alhamdulillah. Tak ada masalah pun kat situ. Okey? Tapi dalam masa yang sama, cuba untuk belajar lebih lagi lah dekat tajwid. Sebab apa saya cakap? Bila tuan-tuan dan puan boleh baca Quran dengan baik, insya-Allah teori-teori tajwid tu akan lebih mudah faham. Sebab apa? Kita baca teori tu sekali, kita boleh bayangkan dengan apa yang kita baca selama ni, terus kita dapat. Dia macam tu. Dia lagi mudah macam tu lah pada saya lah. Pada saya lah. Mungkin ada orang memang dia lagi suka teori dulu, faham betul-betul teori, baru masuk Quran. Kalau saya sendiri, saya boleh baca Quran. Mula-mula saya hukum tajwid saya lemah sikit. Tapi bila saya boleh baca Quran, bila saya baca teori, kita kaitkan, lepas tu benda tu jadi ni. Benda tu jadi lagi mudah lah. Macam tu. Contoh macam ni kan. Tanwin 99 bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Memang tak tahu idgham ma'al gunnah. Katalah tak tahu idgham ma'al gunnah. Tapi dia tahu ni. Mim sabdu kena rapatkan bibir. So, itulah bacaan yang betul. Sebab itulah saya selalu cakap. Tuan-tuan dan puan, saya tak cakap macam ni je. Tanwin 99 bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Lepas tu saya diam, saya sambung je. Saya tak nak macam tu. Biarlah tuan-tuan dan puan tak tahu nama hukum tajwid pun, tapi asalkan tahu jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir. Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir. Okey? Tahu benda tu, insya-Allah lama-lama kita tahu. Oh, tanwin jumpa mim sabdu, idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa mim sabdu, idgham ma'al gunnah. Macam tu. Surah apa Ustaz? Sekarang ni tengah surah As-Saff. Siapa-siapa yang baru masuk, muka surat 551 551. Okey, baik. Ayat yang keempat. Hujung. Bunyanum marsus. Idgham, ma'arid disukun. Ma'arid disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Selesai. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang terakhir untuk petang ini. Alhamdulillah, sejak saya pencen dan terjumpa Cepat Quran, setiap hari saya ikuti kelas ini. Alhamdulillah, saya dah boleh baca Al-Quran dengan baik dan faham hukum tajwid, insya-Allah. Walaupun kadang-kadang terlupa nama hukumnya. Alhamdulillah, ada peningkatan dekat situ. Nampak? Sebelum jumpa Cepat Quran dengan selepas jumpa Cepat Quran kan? Macam mana? So, apa yang kita rasa, mesti kita nak orang lain pun rasa benda yang sama kan? Kita nak adik-beradik kita pandai baca Quran, kita nak ahli keluarga kita pandai baca Quran, kita nak kawan-kawan kita pandai baca Quran. So, share lah page Fatihah ni, share lah live ni biar lebih ramai yang sama-sama dapat pandai baca Quran, insya-Allah.
Idgham ma'al gunnah sama ke dengan idgham bila gunnah? Tak sama. Idgham ma'al gunnah kena dengung. Idgham bila gunnah jangan dengung. Okey? Okey, apa lagi? Kejap, saya sambil-sambil lah. Kita santai-santai je. Jangan tertekan, jangan kelang kabut, relax-relax je, tak apa, tak ada masalah. Slow-slow je. Tak tahu hukum tajwid, tak apa, asalkan tahu cara baca, betul. Betul, kita nak biar baca tu betul. Hukum tajwid tu lama-lama dia boleh faham. Dia boleh faham. Kena tanamkan azam lah. Jangan mentang-mentang ustaz kata tak tahu nama hukum, tak apa, asalkan boleh baca. Dah terus, malaslah belajar tajwid macam ni. Janganlah macam tu. Okey, kita dah ada kelebihan, kita boleh baca Quran dengan baik, kita belajarlah tajwid, tak ada masalah. Okey, insya-Allah lagi mudah faham. Percayalah cakap saya. Lagi mudah faham. Sebab benda tu pun saya applykan dalam diri saya juga. Dulu masa zaman belajar tajwid memang ya Allah apa benda ni, banyaknya huruf nak kena hafal, hukum ni, hukum tu, hukum ni, hukum tu. Nama hukum dah lah dekat-dekat sama. Tapi bila kita boleh baca Quran, lama-lama benda tu masuk sikit-sikit, lekat sikit-sikit, macam tu. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Ada usaha, ada hasilnya. Okey, baik. Ayat yang terakhir. Ayat yang kelima untuk surah As-Saff. Bismillah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum wa idh qala Musa liqaumihi, jangan baca likau. Jangan baca likau, baca liqau. Kenapa? Sebab huruf qaf baris atasnya adalah qa lah. Tak cari cuba nyanyi sikit. Alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghin fa qaf qaf, bukan ain fa kaf. Jangan likau, nanti jadi huruf kaf. Dia kena liqau macam tu baru betul. Okey. Liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani. Kemudian waqad ta'lamu. Tuan-tuan perempuan, saya takut-takut masih lagi ada yang keliru dekat sini. Okey? 1,700 lebih sekarang yang sedang menonton, sila berikan perhatian baik-baik. Tuan-tuan perempuan, tengok dekat sini huruf dal ada tanda mati tak? Huruf dal ni ada tak tanda mati? Tak ada kan? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, tak payah matikan, tak payah lantunkan. Saya selalu cakap qalqalah adalah huruf yang mati. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ni. Ba, ju, da, ko, to. Ba, jim, dal, qaf, to. Kalau dia ada tanda mati, baru kita lantunkan. Huruf dal ini tidak ada tanda mati. So, macam mana nak baca ni? Tuan-tuan puan, kalau tak tahu nak baca dal ni macam mana, tengok huruf selepasnya ada sabdu. Saya selalu cakap, nampak sabdu terus masuk. Bermakna huruf qaf baris atas terus masuk ke dalam huruf ta. Itu cara dia. Nama hukum dia apa? Nama hukum dia idgham mutajanisain. Nama hukum dia idgham mutajanisain. Jadi macam mana cara nak baca idgham mutajanisain? Kita terus lompat ke dalam huruf yang bersabdu inilah. So waqad ta, seolah-olahnya dal ni kita buang terus. Dal ni kita buang je terus, tak payah pakai langsung. Kita terus masuk dekat huruf ta. Waqad ta,
Jangan waqad tak. Tempat yang kena qalqalah tak nak qalqalah, tempat yang tak payah lantun nak pula lantun Tak payah. Jangan waqad tak payah. Waqad tak. Macam tu Baik. Waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Anni, jangan baca inni. Jangan baca inni, hamzah baris atas. Anni rasulullah. Jangan baca rasulallah. Jangan baca rasulillah. Lam baris depan. Rasulullahi ilaikum. Kum mim mati izhar syafawi. Matikan dengan jelas, matikan dengan terang. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Falamma mim sabdu wajibul gunna, dengungkan dua harakat. Falamma zahu. Tuan-tuan perempuan, huruf ghin ada titik di atasnya, bukan huruf ain. Za'u, salah. Huruf ghin. Zahu, hu mat jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Kemudian azagha, sama juga huruf ghin. Azaghallah, bukan Allah. Bukan huruf ain ni, huruf ghin. Azaghallahu qulubahum, bukan qulubuhum. Ba baris atas. Qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Qin man arid disukun, dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Selesai ayat yang kelima, ayat yang terakhir untuk petang ini. Jadi jom sebelum kita tamatkan live kita baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah, pengakhiran kepada surah Al-Mumtahanah dan juga awal daripada surah As-Saff. Baik, jom kita mulakan sekali lagi bacaan kita dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا
تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang sama-sama dapat kita pelajari pada hari ini, pengakhiran kepada surah Al-Mumtahanah, dan kita masuk pula surah As-Saff. Jadi begitulah sedikit sebanyak, dan saya harap sahabat-sahabat semua tidak pulang dengan tangan kosong, dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini, dan apa yang kita dapat pada hari ini jangan kita simpan sorang-sorang, tapi kita sebar-sebarkan kepada yang lain. InsyaAllah lebih ramai pandai baca Quran, lebih seronok jadinya insyaAllah. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Tak kisahlah cepat ke, lambat ke, yang tengok je ke, ataupun yang sambil-sambil tuliskan poin-poin penting ke, semualah yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana support saya di sini. Dan juga saya doakan supaya sahabat-sahabat semua dikurniakan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada bala bencana, dijauhkan daripada segala penyakit yang berbahaya, dan insya-Allah semoga sahabat-sahabat semua dipermudahkan urusan dan dapat terus istiqamah belajar Al-Quran, tidak kira walau di mana, walau dengan siapa sekalipun. InsyaAllah jadikan Al-Quran sahabat kita, jadikan Al-Quran teman kita, yang mana insyaAllah Al-Quran ini yang akan menjadi syafaat, Al-Quran ini yang akan menjadi penyuluh, Al-Quran ini yang akan jadi cahaya dikala kita tidak ada sesiapa nanti. Kita hanya boleh berharap, kita hanya boleh bergantung kepada amal-amal kebajikan kita semasa kita di dunia ini. Jadi jangan sampai kita terlambat sementara Allah masih berikan kita peluang. Kita gunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Kumpullah
kumpullah sebanyak-banyak pahala, insya-Allah. Semoga pahala ini akan menjadi asbab untuk kita sama-sama dapat berkumpul di dalam syurganya pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua, dan sesiapa yang berminat untuk nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir, sekarang kita tengah ada promosi yang mana 3 orang yang terawal akan diberikan roda tajwid percuma. Roda tajwid ni kalau nak dapatkan harganya adalah sebanyak RM30. Tetapi sesiapa yang daftar, 3 orang yang terawal yang daftar pada hari ini, kami akan berikan roda tajwid ini percuma sahaja. Okey, so siapa-siapa yang berminat nak daftar jadi ahli, RM280 sekali bayaran sahaja seumur hidup. WhatsApp nombor di bawah 011 1621 7797. So, siapa-siapa yang baru saja terjumpa dengan page kita, jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Simpan nombor telefon ini sekarang. Kemudian WhatsApp sahaja untuk sesiapa yang nak menjadi ahli cepat Quran, nak memberikan tajaan, nak minta tajaan, nak beli Quran, nak beli roda tajwid, nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan Al-Quran. InsyaAllah, apa yang boleh kami bantu, kami akan bantu. Sekali lagi, nombor di bawah simpan sekarang, kemudian WhatsApp sahaja 011-1621-7797. Dan saya juga nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mendoakan ibu saya bersempena dengan hari kelahirannya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah angkat, semoga Allah mengkabulkan, semoga Allah menerima doa-doa tuan-tuan dan puan, dan doa-doa tersebut Allah balikkan semula kepada yang mendoakan, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Saya minta ampun, saya minta maaf atas kekurangan kesilapan yang berlaku dalam live kita pada hari ini. Saya akhiri dengan hadza, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik
dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.